Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada malam ini dalam perbincangan kita dalam kitab Fiqh Sirah. Kita masih lagi, tak salah saya, dalam bab hijrah. Ada tanda? InsyaAllah 165. Tajuk yang baru iaitu utusan pertama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam keadaan dan suasana yang pahit yang dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat dia, maka datang satu keputusan daripada luar Mekah yang telah datang menemui Rasulullah dengan tujuan untuk mempelajari Islam secara dekat. Utusan pertama ini seramai 12 orang yang merupakan pemeluk agama Nasrani di negeri Habsyah yang telah mengiringi Ja'far bin Abi Talib sekembalinya dari sana. Kita lihat balik sejarah belakang bila mana hijrah pertama para sahabat ke Habsyah yang membawa kesan kepada penerimaan Raja Najasyi dan menolak rasuah daripada kerajaan kafir Mekah untuk mendapatkan rakyatnya. Maka inilah satu contoh dakwah yang Nabi ajar kepada kita, sampaikanlah Islam itu walaupun pahit. Baik, bila Ja'far bin Abi Talib kembali daripada Habsyah, kesan daripada dakwahnya kepada Raja Najasyi dan juga kesan kepada rakyat dia, itu apabila pemimpin sesebuah negara itu menerima Islam, udkhulu bisalamin, fadkhulu hendaklah kamu masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Apa ya? Udkhulu fi silmi kafah. Ya, lama ni siapa ya? Saya sasuk. Saya sikit kot. Dia kalau pekat sikit dia apa? Ini kesan apabila pemimpin itu nak kepada Islam. Bila pemimpin itu nak kepada Islam, mudah sampai kepada rakyat dia. Ini kesan. Bila pemimpin itu nak kepada Islam, dia kata yes, maka rakyat akan kata yes.
Kalau pemimpin dia kata no, rakyat akan kata lebih no daripada pemimpin. No, no, no. Lagi banyak no-nya. Sebab dia ada kekuatan pemimpin dia. Kalau pemimpin terkata ya tak ya, boleh ke, tak sesuai ke, rakyat apa lagi lah. Jadi dakwah kepada pemimpin ini adalah jihad yang paling besar. Dakwah yang paling jihad yang paling besar ialah berkata benar kepada pemimpin yang zalim. Kita lihat dalam satu sirah berlaku pada 6 Hijrah. 6 Hijrah ni berlaku ketika Nabi panggil sahabat. Wahai para sahabat, sila berkumpul di masjid. Pak mayang ni aku nak bagi maklumat. Para sahabat pun dan Nabi mengatakan, aku hendak menghantar kamu ni untuk berdakwah kepada raja-raja di Jazirah Arab. Bukan kecil anak yang dakwah. Nabi pilih 6 orang. Nabi pilih 6 orang ni. Salah seorang daripada sahabat Nabi itu, dia kena berdakwah kepada Raja Parsi. Bukan kecil, punya anak. Ketika itu dua kuasa besar di timur Parsi dan di barat Rom. Dua kuasa besar. Tiba-tiba sahabat ni namanya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia ni kata Nabi, kamu dakwah ke Raja Parsi namanya Kisra. Kisra ni macam agung kan. Kalau di Rom tak salah saya, Kaisar ke lebih kurang itulah. Kisra dia terbalik. Ha? Oh, kamera ni terbalik. Oh, tak nampak muka saya insert ni. Ingat abang benda tadi. Buat ingat salahkan kamera. Rupanya tak. Mahal kamera ni. Tak nampak lagi. Dia kena ke sana. Dia pun nak bulat, tengok bulat muka saya ni. Rindu penuh. Bulan Ramadan tak ada. Dia tak nampak. Haji, terlindung muka saya yang tak berlawa ni dengan kamera mikro ni. Indah lagi. Nak tergelak kemari sikit. Ini awak segan ni. Langsung lupa. Lepas ni selfie dah cik. Selfie. Baru nampak lubang hidung. Awak segan muslimat nampak bulat-bulat ni. Dia terlindung sikit tak apa. Udah lupa mana tadi? Raja Kisra. Raja Kisra ni di Parsi lah. Kalau di Rom, Kaisar. Agung, macam agung lah. Jadi Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni no comment. Kita komen lah. Payah nak dakwah dengan raja. Dia orang biasa. Lalu dia balik rumah. Kaisar pula. Abdullah bin Huzafah ni balik rumah. Khabar dekat isteri. Yang abang diperintahkan untuk berdakwah kepada Raja Parsi. Jadi yang jagalah anak, teruskan kehidupan dan kita jumpa di syurga Allah. Ini kata-kata dia. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau pergi sana, matinya lah. Beratus tahun dia memeluk agama lain daripada Islam, tiba-tiba yang mengajar tu orang biasa. Tapi Abdullah bin Huzafah no comment, pergi je. Kita macam pergi Mekah lah.
buat ucapan sikit. Tuan-tuan terima kasih kerana hadir. Saya akan pergi naik flight KT berapa tak tahulah. Ya, siapa-siapa yang berhajat, kalau saya ada hutang tuan-tuan boleh tuntutlah. Kan? Kalau tuan-tuan berhutang saya bayarlah. Macam nak pergi tu, pergi sudahlah tu kan. Tapi kalau pergi Australia ke New Zealand ke, sedar-sedar dalam WhatsApp ni kakak gambar dengan kangaroo. Masa bila pergi tak gambar pun pergi Australia. Kan? Kalau pergi motor pergi no kabarnya, peluk ciumnya. Pergi Australia, New Zealand, kangaroo. Nah, tak ada pun gambar, senyap je. Ya, sedar-sedar bawa Cadbury. Kangaroo Cadbury lah. Ya. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Muzaffar As-Sami dia kesan dia orang yang beribadah ni kepada Allah semata-mata. Ni sahabat ni, ya, kita tak boleh nak cakap lah. Dia beribadah ni memang Allah dan Rasul dia. Kita beribadah ni kerana takut dengan Allah. Kan, dosa-dosa banyak. Ada yang kita beribadah kerana nak ganjaran pahala, betul? Kan? Tapi para sahabat tak. Memang dia beribadah kerana terlampau cinta kepada Allah dan Rasul. Lebih impaknya lebih besar daripada beribadah cara kita. Ya. Lalu Abdullah bin Muzaffar pergi seorang-seorang. Tak ada pembantu, PA sistem tak ada. PA tak ada lah maknanya. Apa dia nak pergi seorang-seorang. Ya, daripada Madinah nak pergi ke Iran sana. Berapa ribu kilometer tentang mengharung padang pasir. Sampai sana, bila kerajaan Parsi dapat tahu maklumat daripada orang mengatakan ada wakil daripada kerajaan nak datang. Ya, ke bertemu dengan raja lah. Jadi apa kerja Raja Parsi ni? Dia hiasi keindahan istana dia, tunjukkan kebesaran dia. Dia pakai mahkota yang hebat, jubah dia yang hebat. Dia suruh Datuk Seri Menteri-Menteri adun parlimen tu datang balik. Yang Selangor yang keluar tu panggil balik. Lepas PR 14, apa itu nak belah-belah lah. Dia dipanggil balik. Ni ada diplomatik daripada luar ni datang. Dia nak tunjukkan kehebatan kerajaan dia. Tapi bila sampai di muka istana, apa berlaku? Ya, Abdullah bin Muzaffar dia sebut dalam sirah itu seperti orang yang dalam keadaan comot seperti orang musafir, dengan berdebunya, dengan pakaian yang murahnya. Kecewa Raja Parsi. Kecewa dia. Ya. Bila kecewa, ya, dia dalam keadaan marah tu, dia kata kepada Abdullah bin Muzaffar, apa yang ada padamu tu? Mana Nabi bagi surat supaya bagi kepada Raja Parsi. Apa berlaku? Raja Parsi ni dalam keadaan marah tadi, dia suruh dia punya pembantu yang reti bahasa Arab. Abdullah bin Muzaffar dia tak tahu bahasa Parsi, nak dakwah macam mana? Bayang tak? Ya, Rasulullah kata pergi-pergi je, jangan komen. Ini ya, maknanya dalam konteks walak kepada pemimpin. Dan pemimpin pandang jauh. Ya, kita duduk bawah kelapa, pokok kelapa. Pemimpin atas kelapa, tepi pantai. Ini Tuan Guru ni Aziz sebut. Pemimpin kata, "Oh, orang bawah kapan nak datang?" Kita duduk bawah ni makan buah kelapa, mana ada? Tak ada pun, tak ada. Tak nampak. Ada, kata pemimpin atas, terpokok. Tu. Fikir dari logik lah kan. Jadi akhirnya dia ambil. Pembantu dia ambil. Apa kata Abdullah bin Muzaffar dengan ketegasan dia? Sudah lalu suasana istana hebat tuan-tuan, bayangkan nak berkata benar tu berat. Lalu Abdullah bin Muzaffar kata apa? Wahai tuanku, aku diutuskan sini untuk menghantar surat pemimpin aku ni bagi terus kepadamu, tidak melalui perantaraan. Tu dia. Ya, kita nak jumpa Sultan Perak pun payah.
Kalau bersalam dengan Sultan Perak seminggu cerita kat kampung. Aku bersalam Sultan Perak mencium tangan. Habis semua cerita sepupu sepapat. Ini Abdullah bin Huzaifah bukan Sultan Perak. Abdullah lah Sultan Perak pula. Dia jumpa Raja Parsi bukan Sultan dia. Akhir apa berlaku? Tuanku Kisra kata, Raja Parsi kata, baik, mari sini. Bawa bagi bayangan. Ini perintah daripada Rasulullah. Terus amanah dia. Bukan pati amanah. Amanah suruh dia jalankan tugas. Ya. Akhirnya dia bagi kepada pembantu yang reti bahasa Arab tadi. Lalu dibaca. Surat Nabi ini mesti dimulakan dengan Bismillah. Selepas Bismillah, ya, Nabi Muhammad, nama Nabi lah, Muhammad Rasulullah. Ada riwayat mengatakan surat ini sempat dibaca separuh jalan. Ada mengatakan surat Nabi ini tak sempat nak baca isi. Baru sebut Muhammad Rasulullah. Dia rampah daripada pembantu yang baca bahasa Arab tadi, yang membaca surat Nabi tadi. Ya, dia koyakkan surat Nabi. Kami koyak ada. Koyak. Bila koyak dia kata apa? Pantang 7 keturunan. Ini orang Melayu lah. 7 keturunan dan surat yang tidak dimulakan dengan namaku. Dia kuasa besar. Ya. Ya. Dia nak kuasa apa nama? Dia nak bernama Tuan Trump. Donald Trump kan Tuan Trump. Gitu. Akhirnya, ya, dia koyak, dia halau Abdullah bin Huzaifah. Dia tadi dah marah lah. Kecewa dia. Yang tambah surat tu lagi marah. Dia halaunya Abdullah bin Huzaifah. Ya. Lalu Abdullah bin Huzaifah ketika berpaling daripada raja itu, dalam hati dia mengatakan, habis nyawaku ni. Habis buyuk. Ya. Kecewa dia. Dia patah balik. Ya. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Madinah. Ya. Dalam masa sama, Raja Parsi ni rasa bersalah pula. Kecewa dia rasa tak sepatutnya aku halau diplomatik orang ni. Ya. Lalu diperintahkan tentera cari balik, ya, pemuda yang hantar surat Muhammad tadi, cari balik. Cari tak jumpa, dah kan. Ya. Akhirnya Abdullah bin Huzaifah jumpa Nabi di Madinah. Jadi cerita jumpa Nabi. Cerita kepada Nabi, wahai Muhammad wa Rasulullah, ya, Raja Parsi mengoyakkan suratmu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Allah akan mengoyakkan kerajaan dia. Mana menghancurkan kerajaan Parsi. Ya. Akhir berlaku, Raja Parsi tadi rasa tekilan. Dia perintahkan kerajaan Yaman. Yaman itu dia bawa kerajaan Parsi. Diperintahkan Yaman yang dikuasai oleh gubernur Yaman. Namanya Hanan. Hanan ni bila dapat surat daripada Raja Parsi, sami'na wa ata'na lah. Ya, diperintahkan untuk cari orang yang nama Muhammad di Madinah, ya, bawa pergi berjumpa dengan Betel Arahan. Ya, macam mereka lah perintahkan Singapura pergi cari kat Putrajaya, ya, namanya Samsung. Ya, bawa ke Amerika macam tu. Jadi Hanan ni perintahkan tentera dia pergi jumpa Muhammad di Madinah. Bila sampai di Madinah, tentera ni tanya, ya, cari-cari Nabi di masjid. Ya. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, aku dapat perintah daripada Raja Parsi suruh bawa mu ni, ya, bertemu dengan rajaku kami tanpa excuse. Arahan kuasa besar. Ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai panglima, selepas ini kamu tidak akan dapat melihat wajah raja kamu. Itu dia, maknanya mati. Marah panglima ni. Wahai Muhammad, tarik balik ucapanmu itu. Kalau dia panglima, tuan speaker, tarik balik ucapan. Lalu dia tanya, wahai Muhammad, kenapa kamu berkata begitu? Ya.
Lalu Raja Parsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa raja kamu dibunuh oleh anaknya sendiri kerana dendam. Ya. Tak boleh di Muhammad, kamu dah melampau, aku report. Kan SP ada kat situ kan, aku report. Macam dalam masjid ni ada SP ya. Kita tak tahu. Ada tukar report. Akhirnya ke masjid ni lah, masjid lain. Lalu Hanan dapat tahu daripada panglima tadi. Dia report. Apa kata Hanan? Hanan kata, sekiranya perkara ni berlaku, mana pembunuhan Raja Parsi oleh anaknya sendiri, sekiranya betul, bermakna Muhammad itu adalah Rasulullah. Maknanya Hanan ini ya, dia ngaji Masjid Lama Tepin. Dia mengaji kitab Taurat, Zabur, Injil. Sekiranya tak berlaku, sebaliknya, maka kita akan buat plan B. Plan B mana tak tahulah. Ambil kuning berat ke apa ke, cokok buat lari macam tu kan. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Akhirnya apa berlaku? Berlaku sungguh. Raja Parsi dibunuh oleh anaknya sendiri, dan apabila peristiwa itu diketahui oleh gubernur di Yaman, Hanan, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak ada impak pesan dia. Sedangkan Abdullah bin Huzaifah tak pernah jumpa Hanan. Rasulullah tak jumpa Hanan. Tapi impak kepada amalan ataupun sami'na wa ata'na Abdullah bin Huzaifah dengan perintah Nabi itu tadi. Nampak main payah. Nak katakan Raja Kisra ni akan memberi Islam tu persentasenya kecil sangat. Tapi Allah bagi yang lain. Nampak ada kesan kepada seperti Ja'far bin Abi Talib tadi. Akhir apabila berlaku Hanan memeluk Islam, berlaku kepada rakyat di Yaman, apa dia akan berlaku? Akhirnya semua rakyat Yaman memeluk Islam. Itu saya kata tadi, apabila pemimpin tu nak kepada Islam, rakyat mudah nak Islam. Pemimpin tu tolak Islam, ya, rakyat ni confirm 2 kali tolak sebab dia ada kekuatan pemimpin dia. Itu nak cerita. Poin ni cerita panjang jela. Nampak tak? Kesan dia beribadah kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar, ya, dia pesan kepada kita dalam kata-kata dia, kita beribadah ni ada 3. Tadi yang pertama, kerana beribadah kerana takut kepada Allah. Ada tanda-tandanya. Kita beribadah ni kerana takut kepada Allah. Ada tanda, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama ialah mereka merasakan dosa yang banyak. Kalau kita takut kesalahan Allah, dosa banyak. Yang kedua, kata beliau, mereka merasakan amalan sedikit. Itu kita beribadah kerana takut dengan Allah. Tak salah. Ya, itu tanda ni, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, orang yang beribadah ni kerana nak kepada ganjaran Allah. Apa tanda dia? Mereka sentiasa membantu ataupun ada hubungan sesama manusia. Bila kita bantu orang, dapat ganjaran pahala. Ya, bantu orang susah. Ya. Disebut oleh Tuan Guru, saya cari hadis ni tak jumpa. Tuan Guru Allahyarham, Tuan Guru Harundin, dia kata siapa yang beramal, amalan kita bantu orang, ya, maka Allah beri ganjaran apa dia? Duduk selama 2 bulan di masjidku, bantu orang, pahalanya seperti kamu beramal, beribadah di dalam masjidku selama 2 bulan. Saya cari juga, ini tak jumpa. Ya. Nak tanya, dah meninggal kan? Yang kedua, tanda yang kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang beribadah kerana takut kepada Allah, dia banyakkan sedekah. Kan? Kita bersedekah ada ganjaran, ya, pahala ganjaran 700 kali ganda kan? Dan Allah boleh bagi at'afan mudha'afah. Allah boleh tambah sampai Allah lah. Baik.
Yang ketiga ni inilah. Yang ketiga, orang beribadah kerana cinta kepada Allah semata-mata. Apa tanda dia? Zuhud. Orang yang zuhud, orang yang menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk takarrub dengan Allah. Mana tinggalkan dunia untuk dekatkan diri kepada Allah, tu zuhud. Yang ketiga, yang kedua, yang tanda orang yang beribadah kerana cinta kepada Allah semata-mata ialah mereka yang mengutamakan Allah dari segalanya. Ini berlaku pada Allah bin Muzaffar. Keluarga dia pun tak kisah, diri dia pun tak kisah, yang penting Allah dulu. Utamakan Allah dulu. Apa kesan dia? Masya Allah. Habis pemimpin Yaman memeluk Islam, rakyat di Yaman memeluk Islam. Itu dia kesan dia. Baik. Okey, terus kepada utusan pertama melalui Rasulullah tadi. Baik. Jadi bila hijrah berlaku, Ja'far bin Abi Talib kembali ke Madinah. Bila mengatakan orang kafir Quraisy boleh menerima semula orang Islam di Mekah. Ini psikologi pemimpin kafir Quraisy untuk panggil balik orang Mekah ni yang pergi ke Habsyah. Perang Saraf. Dalam pilihan raya pun ada perang saraf, betul? Kan? Ada perang saraf. Hati-hati tuan-tuan. Kena tengok juga perang saraf tu. Tambah simpul lagi teruk. Bila mereka bersemuka dengan Nabi SAW dan melihat budi pekerti serta tingkah lakunya di samping mendengar beberapa potong ayat dari Al-Quran, dengan tidak berlengah lagi mereka terus memeluk agama Islam. Maknanya golongan 12 orang yang datang daripada Habsyah ni, hatinya dah kata 50 ataupun 80% dah memeluk Islam. Cuma nak mengesahkan lagi, nak jumpa dengan Nabi. Lalu mereka memeluk Islam setelah tengok akhlak Nabi. Ini akhlak ni penting, tuan-tuan. Akhlak kalau kita belajar bab tasawuf, kan, soal hati. Dan juga orang yang mendengar ayat suci Al-Quran. Kita boleh baca ayat Al-Quran kepada orang ke Islam. Salah atau salah? Boleh tak? Kamu dengar ayat ni, Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun dia tak faham maknanya. Ada orang kafir dia faham makna dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu Cina baba Melaka. Ustaz tolong bantu Ustaz. Dia ni dah okey nampaknya. Cuma twist sikit lagi okey lah. Buka puasa sama, dia pun puasa. Waktu azan subuh dia rasa rindu. Tak ada subuh, azan dia perhati. Cuma dia tak azan je. Boleh tak orang kafir azan? Dia jogging pagi, patut 6.50 subuh. Dia 6.50 subuh, 5.50 subuh. Pukul 6 tak ada azan. Dia pergi masjid, masuk pendek je. Dia buka switch, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Dia hafal. Sampai dia rindu tentang azan, cuma tak Islam je. Dia kenal yang ini Bilal ni macam ni gaya. Yang Bilal ni gaya kasar sikit. Yang ni sedap, yang tak sedap. Dia perhati. Jadi persoalannya orang kafir punya azan. Sahih azan. Tak sah sebab dia kafir. Kok orang depan lalu mana, orang seorang masjid tak ada, dia azan. Suih ada dua kan. Senang. Mereka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, azannya sah. Azan dia sah. Tok Bilal jangan azan kali kedua, dah tu. Gue tak sah. Aku Bilal. Dia si as-salatu khairun minan naum lagi. Dia tahu Cina tu tahu. Cina baba. Baba Malaysia lah, baba Melaka. Sah azannya. Jangan diulang dah lah tu.
Ya, tuan-tuan cari dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi rahimahullah taala ada sebut. Ya, cuma persoalannya adakah dia Islam atau tidak selepas itu. Sebab ada syahadah di situ. Itu khilaf di kalangan ulama sama ada di Islam atau tidak. Jadi orang yang bukan Islam kita boleh perdengarkan. Kalau kita datang ke pusat rawatan, ya, dia kafir, kena gangguan. Ataupun tak gangguan lah, dia sakit badan, macam ada gangguan. Boleh tak baca Quran tadi? Baca pilah. Habis dia kafir Ustaz. Habis dia kafir, nak baca macam mana? Merendam. Si mambang putih, si mambang merah. Tak payahlah, confirm kamu syirik. Baca pilah. Ya? Dia minta air. Ya? Ya? Ada India kafir daripada Johor datang ke Perak. Dia minta rawatan, kita baca air. Baca kalau kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah babi baca. Tak salah. Ya. Cuma bila dia mati jangan kita semayang tu dah. Itu tak boleh. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bila saja berita itu sampai kepada pengetahuan Abu Jahal, ia meluru datang menemui putusan tadi sambil berkata, belum pernah kami lihat putusan yang dungu, katanya, tengin lah, seperti kamu ini. Ini Abu Jahal ni peranan. Ya, kamu datang jauh-jauh nak jumpa Nabi, memang bengong lah. Kamu dikirim untuk menyiasat tentang orang ini. Belum sempat kami meletak punggung ke lantai, sudah beriman dengannya. Maknanya mereka ni tentang Nabi Muhammad ni dalam sesatan. Betul ke ataupun gila? Lama itu dia punya perang saraf. Ya. Serentak mereka menjawab, selamatlah kamu. Kami tidak mahu mengikut jejak langkah kamu. Kami mempunyai pendirian kami sendiri. Dan ikutlah apa yang kamu mahu. Kami tidak mahu melepaskan peluang kebajikan ini. Ini beza, tuan-tuan. Apa beza orang Habsyah dengan Abu Jahal di Madinah, di Mekah? Apa beza? Abu Jahal punya lama tu tak beriman dengan Nabi. Orang Habsyah sekejap ni, ya, tak lama dengar daripada Ja'far bin Abi Talib tentang Islam, mereka terus beriman. Hidayah Allah tu memanglah. Apa faktor kedua? Faktor kedua ialah ilmu. Ilmu tu kena mengaji. Ya? Bila ilmu datang, bila barulah amalan datang. Ulama dah bincang antara amalan dengan ilmu, siapa dulu? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Bila ilmu ada, maka amalan tu sah. Amalan tu akan datang. Itu pentingnya mengaji. Walaupun dengan kuliah tidur, tak apa. Di masjid lama goping, bukan taping. Untuk ini maka Allah telah menurunkan ayat-ayat tentang mereka yang disebut tentang boleh rujuk dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 52 dan 55, 52 hingga 55, menceritakan tentang orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya ada orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal kami dan bagimu amalmu, selamat tinggal buat kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Turun ayat Quran dalam surah Al-Qasas ini, ya, pergeli Abu Jahal. Ya, kamu punya agama kamu, kami punya agama kami, dan kami tak mau kawan dengan kamu yang jahil. Allah guna perkataan jahilin.
maknanya tak tahu tentang soal agama. Ini yang baru ni, belanjin rumah anda semua dapat. Dia kata jangan jadikan agama sebagai alasan. Tu dia. Itu dia kata. Bukan saya buat cerita. Jangan jadikan agama sebagai alasan. Maknanya letakkan agama ke belakang. Letakkan akal fikiran di depan. Ihsan kepada binatang. Ini jahil ni. Ya? Jahil murakab. Jahil bertekad tingkat. Ya? Belajar agama tapi tak faham. Kan? Nak pecah tradisi lah. Ya? Keluar pula gambar Mufti Kelantan bela timbalan Mufti Kelantan tahun 1930-an pegang anjing. Pakai jubah. Ya? Dapat mudah? Tak dapat? Ada. Gambar 1930-an. Ada gambar? Dapat? Ada. Kalau orang luar tak tahu. Ada semua ustaz tu, tok dia memang kenal orang yang dikatakan timbalan Mufti Kelantan. Dia bukan timbalan Mufti Kelantan. Dia tu macam AJK lah. Macam tu. Dan dia punya pendapat memang bercanggah dengan ahli syurah. Saya tanya ustaz. Kebetulan dia masuk dalam WhatsApp, dia bidah balik, dia kata tok dia pernah cerita orang ni. Jadi tentang bila dapat mesej tu, dia bukan timbalan mufti timbalan mufti kan mufti. Timbalan Mufti Kelantan tahun 1930-an. Dia bukan. Dia semua AJK dan pendapat-pendapat dia ni banyak yang meragukan. Dia banyak khilaf di kalangan jumhur ulama ketika itu. Baik, jangan jadikan agama sebagai alasan. Itu salah. Lepas tu agama kita dulu kan. Maqasid syariah apa dulu? Jaga agama dulu kan. Dia tak belakang. Baik. Boleh lagi. InsyaAllah. Pengajaran dan renungan. Ada dua perkara penting yang menarik pandangan kita mengenai perutusan ini. Dia datang daripada Habsyah ni. Ada dua perkara penting. Yang pertama, semasa umat Islam yang sedikit bilangan dan lemah telah mengalami tentangan serta penyiasaan yang pedih dari golongan kafir Quraisy, ada juga perutusan yang ingin menemui Rasulullah SAW mempelajari Islam dengan lebih dekat lagi. Segalanya ini memberi arti kepada kita bahawa walaupun para pendakwah umumnya mengalami kepahitan perjuangan dalam dakwah, namun demikian bukanlah berarti mengalami kekalahan yang total dan tidak seharusnya berputus asa dan lemah semangat. Malah pengalaman yang seumpama ini harus dirempuh demi untuk kejayaan yang lebih cemerlang. Ini kata musannif ni, pengarang kitab ni. Maknanya konsep dakwah ini kita sebagai tabligh menyampaikan. Sama ada orang tu terima ataupun tidak, itu bukan kerja kita. Janji sampaikan. Dan yang kedua, orang yang menyampaikan dakwah pasti akan menemui jalan ataupun rintangan yang berat. Dia halang, dia hadir, dipindah tempat kerja, dipotong gaji, ditahan gaji dia. Bukan itu saja, surau pun ditahan dia punya peruntukan dia. Itu biasa. Dia pindah ke tempat surau yang ramainya kambing daripada manusia. Sebab dia dah keluar duit tu, tak boleh masuk balik kan. Jadi perutusan Habsyah yang semuanya terdiri dari penganut agama Nasrani seramai 30 orang. Setengah pendapat mengatakan 40 orang. Tadi kita kata 12, ada kata 30, ada kata 40. Yang telah mengharungi lautan merah semata-mata untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi ikrar simpati dan taat setia. Ini kita nampak bila laut merah ni maknanya seberang laut lah. Apa panggil cakap orang putih? Oversea. Oversea. Islam ini
pada tempatnya sendiri tak mau terima. Mekah. Nabi lahir kat Mekah. Islam wahyu pertama di Mekah. Tapi di Mekah orang tak mau terima. Orang kampung sendiri tak mau terima. Nak faham? Maknanya Islam ni asing. Ghuraba, Nabi kata asing. Dan akhir zaman esok Islam pun asing. Asing sekarang. Tapi akhir zaman akan datang Islam ni akan memerintah. Disebut dalam kalau saya hadir 40 tahun Islam memerintah. Mana kerajaan Islam akan bangkit di akhir zaman. Itu akhir zaman dah. Lalu maknanya orang Islam yang kita bawa ini di tempat sendiri pasti akan ditentang. Maka Islam akan bangun di luar daripada tempat kelahiran kita. Imam di situ. Imam neri kampung neri. Baca khutbah kena tendang. Langsung turun. Masjid lain yang terima. Tentu. Ustaz tu ceramah di kampung neri kena blacklist, potong. Tak tegur, kenduri tak pergi. Bila pergi keluar orang ra'i dia. Orang minta dia bagi kuliah. Macam itulah. Jangan lemah semangat. Tak? Sebenarnya ketika Abu Jahal dan kuncu-kuncunya mendedahkan hasad dengki dan perut busuk mereka terhadap Islam dengan kecaman mereka ke atas putusan Habsyah itu, peristiwa itu tidaklah memberi apa-apa kesan pun terhadap perkembangan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mereka kecuali memperhebatkan perseteruan dan penyiasat mereka ke atas orang Islam untuk membendung perkembangan Islam. Ini adalah satu usaha yang sia-sia semata-mata. Mereka nak padamkan syiar Islam, tak boleh. Dia seperti menyekat aliran sungai. Syariah ni, syariah dalam bahasa Arab ni, syariah maknanya aliran sungai, aliran air. Kerana sekat boleh sementara je, dia akan ikut jalan lain. Orang kampung tak mau terima, tak apa, kita dakwah kampung sebelah. Ketua kampung tak mau terima, kita dakwah isteri ketua kampung. Saya bertampung dengar kuliah kita. Ketua kampung lagi. Buat act dia je. Anak dia, isteri dia, semua dengar kuliah kita. Dia sebab kata tak apalah. Tak faham kan? Kampung koma lah kan? Kampung orang lain, kampung koma. Baik. Maknanya Islam ni bangkit bukan daripada asal bangkitnya agama itu tak. Islam ni berkembang di Eropah sekarang. Banyak gereja-gereja yang tutup, yang ganti dengan Islam. Satu pula timbul pula satu LGBT pula. LGBT apa nama gadah? Benda tu pula dah. Ini merupakan salah satu daripada perosak Islam di Eropah. Dia nampak dah perkembangan Islam di Eropah dah sekarang. Kita tengok orang solat raya di Amerika baru-baru ni. Tapi mereka nak sekat Islam tak boleh. Tak berjaya. Baik. Kedua, apakah bakal dan jenis keimanan tiap putusan? Dia tanya kepada kita, jenis apa ni golongan yang hadir untuk bertemu dengan Nabi ni? Jenis iman apa ni? Adakah keimanan mereka dengan Islam benar-benar iman yang memimpin mereka keluar daripada kegelapan kufur kepada cahaya? Maknanya apakah mereka ni betul-betul beriman dengan Nabi sedangkan tak jumpa Nabi? Nampak Nabi dari segi nama je dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Kita ni yang tak nampak Nabi ni, Masya Allah, termasuk dalam golongan ini Habsyah, tak nampak Nabi tapi yakin kepada Nabi. Siapa pernah nak jumpa Nabi? Tak pernah. Tak pernah ngeling lalu. Tak pernah pergi umrah.
sebab Nabi kata siapa yang selepas aku mati maka mereka datang kepada aku, mereka menziarahi aku seperti aku hidup. Mana yang belum pergi umrah, pergi masjid Nabi, pergilah Arafah. Sebelum Isya mudah sekarang ni kan. Itu banyak syarat payah. Kena pergilah. Itu maknanya pernah jumpa Nabi dah tu. Sebenarnya keimanan mereka ini adalah rangkaian siri keimanan yang terdahulu dengan sedikit penyesuaian dengan akidah Islam. Oh, maknanya makna bila Islam mereka ni kepada Nabi Muhammad merupakan pelengkap kepada keimanan daripada sebelum-sebelum ni, kepada nabi-nabi yang sebelum. Maknanya penyudah. Baik, mereka itulah ahli kitab yang percayakan Al-Injil dan beramal dengan perintah ajaran Al-Injil. Sekarang ni nak tanya tuan-tuan, ada tak ahli kitab sekarang ni? Hilang jawapannya. Ada. Ahli kitab di Malaysia ni tak ada kot. Di Asia Barat mungkin ada. Tak ada. Ada Malaysia banyak. Malaysia banyak. Ahli Ini kitab ahli saja. kitab. Dia ahli kitab saja. Bukan al-hadis. Ya, maksudnya begitu. Ahli kitab yang beriman dengan Taurat, Injil, Zabur, ya, dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Contoh isteri Yasir Arafat. Arwah lah kan, isteri dia. Ahli kitab. Kata-kata orang Arab sana lah. Bila kita belajar, bila turunnya Nabi dan Quran, saya lupa ayat tu, ya, bila turunnya Muhammad, terus beriman kepada Muhammad. Ini tak. Wallahu a'lam. Berat sikit ahli kitab. Jadi maknanya saya pegang tidak ada ahli kitab sekarang ni. Ya. Bila berimannya mereka kepada Muhammad, teruslah. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah nanti kita bincangkan lagi tentang petanda atau perkara yang kedua berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas mereka beriman kepada nabi-nabi rasul dan Muhammad sebagai pelengkap kepada agama iaitu al-Islam. Islam lah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk rawatan